Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kita dah. Fa iza yastahsinul insanu min nafsihi kulla qabihin. Maka apabila membilang eloklah oleh manusia. Jadi apabila manusia tu dia bila elok, dia bila comel min nafsihi daripada dirinya, diri manusia. Jadi manusia tu ya bila elok, ya bila comel daripada diri dia, daripada nafsu dia. Ya bila elok gapo dia maf'ul kullan qabihin, akan tiap-tiap perkara yang keji. Dah perkara yang keji dalam diri dia, maka dia bila elok, dia bila comel, dia tak nampak keburukan diri dia. Itu apabila seorang dia kasih pada satu perkara, supaya kita kasih kepada satu orang betina, satu perempuan, maka kita tak nampaklah keburukan bagi orang yang kita kasih. Maka supaya tu juga manusia apabila dia membela elok daripada nafsu dia, akan tiap-tiap kebajikan, tiap-tiap kejahatan dan tiap-tiap keburukan dan kekejian. Wala yakadu, dan tiada hampir ia al-insan. Insan tu apabila ia bilakan satu perkara, ia bila daripada diri dia, akan tiap-tiap benda kekejian tu ia bila molek. Supaya kita tu nampak molek diri kita semua. Tak nampak orang tu nampak tak molek belaka, dia tu tak molek, dia ni tak comel, dia tu tak berjuruh, dia tu macam-macam duk tengok ke orang tu tak molek. Jadi duk tengok dia sendiri tu molek belaka. Supaya tu juga manusia kita, apabila dia bila diri dia tu terelak, nafsu yang terelak, maka keburukan itu akan tak timbul daripada dirinya. Kemudian apabila ia bila elakkan diri dia, tiap-tiap kejahatan, tiap-tiap keburukan, tiap-tiap kekejian itu nampak molek. Wala yakadu, dan tiada hampir al-insan, tak hampir, yatali'u, ternampak ia dan terlihat ia. Ia tak nampak, ia tak hampir. Tak hampir terlihat dan pula ternampak ala aibillah, di atas kecelaan baginya, bagi nafsu dia. Supaya kita duk tengok diri kita semua tu molek, maka orang panggil semua kita nampak diri kita molek, maka duk nampak buruk ke dia orang mata. Supaya juga kita kena pada satu wanita, satu perempuan, maka perempuan kita kena tu kita nampak molek belaka. Walaupun hak lain janguk lebih pada tu, comel lebih pada tu nampak tak molek, dan nampak kita kena. Supaya tu juga manusia apabila ia bilakan perkara yang baik daripada nafsu dia, maka nafsu dia saat ni tu orang panggil seorang insan tu dia tak nampak kata nafsu dia tak molek, duk nampak lek molek semua, nampak lek comel semua. Supaya juga orang tak nampak keburukan diri sendiri, maka dia duk nampak orang tu tak molek situ. Orang tu tak molek, orang ni tak berjuru, orang ni tak comel, keluarga dia tu tak jadi, keluarga dia lah comel. Sebab apa? Dia duk nampak dia sendiri tu molek. Ni panah ni. Orang duk tak nampak diri sendiri tak molek ni payah. Duk nampak molek semua. Hak dia tu kena belaka, hak dia tu comel belaka, keluarga dia molek belaka, keluarga orang tak comel sekarang habuk. Tu orang panggil dia duk nampak nafsu dia tu semua orang panggil benda kebaikan. Makna huduh daripada nafsu dia bila molek, maka orang ni tak akan terlihat, tak akan tahu, tak akan nampak keaiban daripada nafsunya. Wahia, dan ia tilkan nafsu. Tengok molek weh, dimainkan itu nafsu. Farid. Wahia, dan ia aitilkan nafsu. Kainun, adalah ia. Kainatun, adalah ia. Fi adawatiha, pada perseteruan akan dia, akan nafsu. Pada musuhnya akan dia akan nafsu. Wa adrariha, dan segala kemudaratan nafsu. Dimakan itu nafsu, pada seteru akan nafsu, pada kemudaratan nafsu, kebinasan nafsu. Fama awshaka ma tuqi'uhu fi fadihatin wa halakin, maka amboi apanya ia menghampir ia gapo dia nyo menghampirnya dalam. Fama awshaka, dia kata ai aqraba,
Dia kata fi'lu ta'ajjubin. Pasal nanya maka amboi apanya ia menghampir ia ma akan barang tuqi'uhu ia menjatuhlah ia nafsu hu akan dia akan ai sahibaha. Jadi tuas dia akan tak terkabah, tuas diri tak tersedar kerana duk tengok nafsu dia tu molek, khabar-khabar dia saat ni tu jatuh dalam kebinasaan, maka tidak kebinasaan, jatuh dalam kebinasaan, dia tak sedar diri. Faham gini ya? Supaya ni nak keceknya. Kita nak buat misal lagu ni. Supaya seorang duk tengok anak dia ni juruh belaka. Anak dia molek, dia mau yak tahi, anak mu nak mengisak tu. Oi, mana anak ku duk mengisak? Dia mau tak anak mu duk jalan malam. Oi, tak ada anak ku jalan malam. Jadi duk nampak anak dia molek belaka. Khabar-khabar tika nak. Ya khabar-khabar tika anak ia tu punah dah tu. Oh, anak ku punah dah kena berjara masuk dadu igak pun. Tu duk nampak molek lagi anak ia. Sebab tu bagi seorang apabila nampak anak ia tu comel belaka, janguk belaka, tak ada kekejian, tak ada hudah, maka orang ni ia akan khabar tika dia jatuh lagi binasa. Anak ia hancur tak jadi orang dah. Anak ia tak jadi insaniah dah. Tak jadi seorang manusia dah. Baru tika dia khabar, oh punah dah weh anakku. Baru khabar. Kalau demo dia tak anak mu jalan malam, anak mu mai barang, ia tak khabar. Ia tak sedar. Dia dapat comel situ supaya kita dia dapat nafsu kita molek. Oh nafsu molek. Malas mayat. Oi molek nafsu kita. Malas ngaji. Oi molek nafsu kita. Tidak banyak molek. Khabar-khabar tuai bagi nafsu akan jatuhlah kebinasaan dengan sebab dok nampak nafsu tu comel. Ada. Fama ausyaka ma ta'ajjubiyah nah pasalnya fama ausyaka pasal ana molek sebenarnya ma ahsana zaidan atau dia panggil ma ta'ajjubiyah amboi apanya yang menjanguk ia akan zik jano zik tu boleh janguk gapo dia menjanguk zik hani amui apa yang menghapi akan barang yang menjatuhlah ia nafsu hu akan dia akan sahibaha fi fadihatin di dalam kecelaan wa halakin dan di dalam kebinasaan. Tak khabar punah dah supaya kita khabar-khabar punah dah kowe khabar-khabar silap dah kowe. Orang duk royak dia tak sedar. Orang duk royak tak khabar molek belakalah dia tu. Sebab tu demo royak gapo kita kena ber dengan perhati dulu. Orang-orang lebih royak kita kena perhati dulu. Orang-orang ada pengalaman kita kena perhati dulu. Demo royak, demo niat baik kita tu, nasihat baik kita tu. Tapi kita duk kata demo tengok kita tu buruk. Supaya kita mai duk ponok ni lah mutahai mu nak ngaji jelah. Mu nak semaya, mu duk lari tu tak ada molek, dia tak khabar. Nung tika dia tu baik pondok, ilmu pun tak leh, nak baca pun tak pandai, nak tulis pun tak. Duk lari kaki kepada abang. Dia bawa khabar tika dia tu baik pondok tak ada boleh sekarang habuk. Tika duk pondok lari kau tu. Ya molek, ya rajin, duk bahang kau orang itu ini duk kilik kitab, tapi tak ngaji li. Ya tahu tika ana, ya tak khabar diri dia tersedar. Tika ya tu baik pondok demo Allah tahlil, nak baca tahlil tak leh. Demo Allah tiap titik imih mayajak, nak mayajak tak leh. Demo Allah Quran sebaca tengah baca 40 dia nak baca ketika tu dia bau khabar kata dia binasa. Seperti juga kita lah ni dah nampak kita molek belaka nafsu kita comel, nafsu kita molek, malah mayat pun molek, malah ngaji pun molek, malah nak subuh pun molek, malah kau tu ni khabar-khabar dia tak ada boleh sekarang habuk tu binasa dengan tak sedar dah. Sebab tu fok kita semua pelajar-pelajar kita jangan duk turutlah erah nafsu kita tidur banyak dah. Tak usah duk main. Tak ada lah bos kebok. Lepas tu abai royak gapo kita, babo royak gapo turutlah. Demo biasa jaya dah. Supaya babo sendiri, babo jaya dah. Ngaji lepas 20 tahun kita jaya dah. Lepas tu orang royak kita, orang hak jaya dah. Lepas kita duk turut tak, aku nak tidur malah aku nak tidur. Hak ni hak jaya dah. Binasa mung satu hari. Orang duk royak kita rajin ngaji, rajin ngapa, rajin baca, rajin tengok kita. Hak ni hak jaya. Sebab dia mau lepas dah kok ni. Jaya lagu ni. Pagi kita duk turut cara kita malah ngaji ko, nak tidur banyak. Tipu dia mau demi tak demi, buat demi. Akhir-akhir klik rumah sikit lagi, nak baca pun tak pandai, nak tulis pun tak pandai. Supaya Allah nak kerak tu. Allah nak kerak duduk sini. Kita dah kamu ya pandai. Ngaji tu baik sini, pergi ngaji kalau melih. Duk kelas 10. Ping 3 hutang deh. Apa dia mau baca Yasin? Mana? Apa baca sungguh tak boleh baca weh. Tu kelas 10 nak baca Yasin tak boleh.
Tuai kelas 10 buta huruf. Tuai kelas 10 nak tulis tak mana. Pas nak duk tipulah tu sampai mati. Jangan tipu diri sendiri. Jangan tipu. Nama kan sesat satu hari. Ngaji wisungguh lah ni. Jangan duk turut era nafsu kita. Ngaji wisungguh. Belah mata gelebek pun malam tak tidur. Tengok kita malam. Payah Tuhan nak ilmu kita malam. Pukul 1, pukul 2. Ni cara ngaji. Tengok kita wilamu. Tak payah tengok lagi. Baca bismillah molek. Mi asmaya wi molek. Mi asmaya. Dah kita tak payah molek. Usalli sunnatul hajah. Lepas tu belum nak niat kita nak ngaji. Ada dengan Tuhan satu ketika. Bangun waktu malam pukul 1, pukul 2. Belum nak baca tu mayah hajat. Doa. Belum pada kita nak takbir mayah hajat. Ya Allah, Ya Ilahi, bukalah hatiku, Ya Allah, dalam ngaji. Bukalah hatiku dalam belajar. Mintalah aku mudah ngapa, mudah ngaji, mudah masuk, Ya Allah. Hamba ni sejak 2 rakaat. Apa tu nak baca tu tengok lu kita. Fok-fok hak bodoh, fok-fok otak nak pergi baca. Ya mubdi'u ya khaliq. Ya mubdi'u ya khaliq. Ya mubdi'u ya khaliq. Pergi baca hak ni 100 kali pagi. Siapa dia? Hak benuknya otak. Ngapa payah masuk? Ngapa payah makan? Gi baca hak ni. Ya mubdi'u ya khaliqu. Ya mubdi'u ya khaliqu. Ni. Fok-fok payah gi wak mak ni. Wak amal pagi. Beramal pagi kalau fok-fok hak amal beramal waktu pagi. Ni wi amalan ni. Hak kita bahasa payah baca payah masuk. Beramal waktu pagi 100 kali 1 kali. 1 kali hok fok payah baca payah ngapa payah masuk benuk baca nak ya mubdi'u baca molek ya mubdi'u baca molek ya mubdi'u ya khaliqu baca molek ya mubdi'u ya khaliqu baca pas subuh wa amal siapa dia hok benuk. Siapa dia hak payah dalam mengaji, dalam belajar, dalam tutup ilmu wasa payah Ya mubdi'u, wahai Tuhan yang menerang hatiku. Wahai Tuhan yang menerang, yang menyata hatiku. Ya khaliqu, wahai Tuhan yang menjadikan akan daku sakning semua akan daku. Tuhan menjadi masalah ilmu aku. Tuhan yang menjadi. Baca ni Gi baca ya mubdi'u ya khaliq. Ya mubdi'u ya khaliq. Gi baca Gi baca wa amal pas subuh. Ya mubdi'u ya khaliq. Ya mubdi'u ya khaliq. Ya mubdi'u ya khaliq. Ya pasti ingat mana? Wahai Tuhan yang menerang dan menyata akan mata hatiku. Minta cerah ya Allah hatiku ni. Minta cergahlah otakku ya Allah. Dan minta engkau jadi. Baca molek. Gitu tulislah kitab. Ngapa tak ada payah ni? 100 kali pas subuh. Ya mubdi'u ya khaliq. Bagi fuak benuk. Bagi hak fuak baca payah masuk. Bagi fuak baca payah lekat. Pergi baca ni. Nama Tuhan ni. Ya mubdi'u ya khaliq. Gitu lebih kurang. Wa huwa padahal ia as-syakhsu ataupun al-insan. Wa huwa dan ia al-insan la yash'uru, tidak tersedar ia dan tidak terkabar ia insan. Dah. Giwa amal dah budak ni giwa amal ni. Lepas tu mula-mula nak baca kitab ni giwa gini. Mik Ahmad Siap baca Fatihah sekali. Sudah baca Fatihah, Ya Allah, Ya Ilahi, dengan limpah kurnia Engkau, Ya Allah, minta membukakanlah hatiku, wihajatku, Ya Allah. Lepas tu, baca ayat kursi kali. Baca ayat kursi, Ya Allah, Ya Ilahi, minta mentolak segala bala-bala di dalam pengajianku. Hak nampak payah, hak jadi masuk Allah dalam mengaji, minta Tuhan tolak semua. Baca selawat boleh 3 kali. Selawat tibil kulub tak apa, selawat fatih tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Baca molek dah. Hak ni baca molek selawat Fatih ni wa amal selawat Fatih. Baca amal. Patah kita ijazah lah tadi atas jalan ke apa? Ya di atas jalan jalan ke apa? Ya ni di atas jalan umum dah. Baca tu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mubdi'u. Ya khaliqu. Ya mubdi'u.
Ya Khaliqu Ya Mubadi'u Ya Khaliqu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Buka hati, buka mata. Lepas tu nanti terima nak ijazah. Nah, buka hati, buka mata. Nah, aku ijazah. Dan aku ijazah akan ya mubdi'u ya Khalid. Dan aku bismillah. Baca Fatihah sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku mengijazah akan ya mubdi'u ya khaliq, dan aku ijazah selawat fatih ini kepada semua pelajar, semoga beramal, dapat berkat di dalam dunia dan akhirat, dan dapat terbuka hati dalam mengaji. Timulah oleh ku akan dia. Timu. Aku terima akan ijazah kerana Allah Ta'ala. Katalah aku terima ijazah. Kata sekali ramai, aku terima akan ijazahnya. Dah. InsyaAllah minta selamat. Wa huwa padahal ia gapo dia, wa huwa padahal ia al-insan la yash'uru, tiada sedar ia, tiada terkabar ia insan, tak khabar kata ia jatuh dalam kebinasaan dengan sebab dia turut hawa nafsu dia. Dia nampak semua comel hawa nafsu dia, benda buruk daripada nafsu dia pun nampak comel. Tak khabar illa an yahfadhahu Allahu ta'ala bifadli, malaikan bahasa melihara akan dia, akan al-insan Allahu Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Malaikat satu manusia ni yang dipelihara akan dia oleh Allah, baru dia khabar. Selama mana Tuhan tak pelihara dia, selama mana Tuhan saat ni tu tak jaga dia, maka insan ini dia tak khabar. Dia duk bilangkan molek nafsu dia. Benda huduh dia bila comel, benda tak comel dia bila comel. Maka orang ini dia tak khabar sekali. Malaikatnya orang yang dipelihara, yang dijagakan oleh Allah. Pelihara bifadlihi, dengan limpah kurniaannya, kurniaan Allah. Malaikat orang yang Allah Ta'ala jaga dia. Baru dia khabar, aku ni tak kena ni, duk nafsu ku malas mengaji ni. Aku ni tak betul ni, duk nafsu ku malas semaya ni. Aku ni tak betul ni, malas zikir. Baru dia nampak malaikat orang yang dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula wa yu'inahu, atas pada an yahfadahu. Takdir kalanya wa huwa la yash'uru, tidak sedar al-insan illa an yu'inahu, malaikan bahasa membantu dan menolong ia Allah Ta'ala, hu akan dia, akan al-insan, menolong alaiha ai li ajliha, kerananya alaiha ai ala qahrin nafsi wa qam'iha, di atas mengerasi nafsu itu dan mencabut nafsu itu, bi rahmatihi, dengan rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala. Malaikat orang saat ni Tuhan jaga, kata dia ni tak kena, berasa kata dia tu silap. Malaikat orang yang Tuhan jaga, orang Tuhan jaga ya khabar.
Dah sebab tu minta doa Tuhan semua dah. Tuhan jaga kita ya Allah. Mu pipinglah aku ya Allah, pipinglah hatiku ya Allah. Dukungkanlah hatiku, dukungkanlah nafsuku ya Allah. Kalau aku ni tidak ada pelera Engkau, tidak ada dalam riayah Engkau, tidak ada dalam bantuan Engkau, maka aku sesatlah ya Allah kerana aku tu air hawa nafsuku. Minta Tuhan jaga. Thumma aqulu, kemudian aku berkata, yakni musannif. Tengok tulis molek. Thumma aqulu, kemudian aku berkata, yakni musannif. Tengok pelajar-pelajar. Berarti molek gi wa ammah ni dah, wa ammah. Wa ammah pas maya 7 kali. Siapa dia nak wis terbuka, nak wis sejuk hati, nak buat selawat lain kau nanti semula. Wi besar-besar sikit, wi kata tua-tua sikit nak buat selawat lain. Hak ni buat selawat untuk lepas maya 7 kali ataupun 11 kali kalau kita dah. Hak ni untuk buka hati, teri hati. Pak Nabi kata siapa dia baca selawat ni 11 kali ataupun sekali seumur hidup, orang ini Tuhan ampunkan dosa-dosa dia, lepas tu dia tu akan dimasuk oleh Allah Ta'ala di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Thumma aqulu, kemudian berkatalah aku, yakni musannif berkatalah guna, ta'ammal, fi amal tu, ta'ammal, hendak perhati engkau, hendak menghalusi engkau, hendak mencaknu oleh engkau, ayyuhar rajulu, hei seorang laki-laki. Apa murad seorang laki-laki yang tulis luar? Yakni seorang laki-laki yang bersungguhlah ia di dalam ibadat pada Allah. Apabila sebut di dalam tasawuf sebut kata ayyuhar rajul, ini isyarat adalah isyarat kepada seorang yang bersungguh-sungguh lah ia di dalam ibadat dan taat pada Allah. Tulis situ, tulis luar. Kaedah kita apabila sebut dalam kitab tasawuf, maka kitab dengan kata ayyuhar rajul, maka diperadakkan perkataan dengan kata ayyuhar rajul, panggil dengan ayyuhar rajul, ini isyarat seorang laki-laki yang bersungguhlah ia dalam ibadat dan taat kepada Allah. Kemudian orang Tino kalau hak bersungguh seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, maka orang panggil taglib, termasuk di walapak air raju, termasuk di bawah lapak ayyuhar raju. Para puan pun kalau bersungguh yang di dalam ibadatnya, dalam taatnya, maka masuk juga dalam ayyuhar raju. Ta'ammal ayyuhar rajul, perhati engkau, amati engkau, hei seorang laki-laki yang bersungguhlah ia dalam ibadat. Perhati kau, nuktatan wahidatan, akan satu faedah, satu kegunaan maf'ul bagi ta'ammal. Engkau perhatilah akan satu nuktah. Apa nuktah? Ai faidatan, satu faedah dan satu kegunaan. Kegunaan mana? Wahidatan, sifat yang tunggal ia, yang satu. Apabila mungkin tengok, memperhati kepada nuktah yang aku kata sini, yang aku wari sini, faedah yang tunggal ini, muqni'atan, yang mempuas hatilah ia nuktah ini. Kalau memperhati molek nuktah ini, nah maka kamu dan engkau saat itu dapat puas hati dengan nuktah faedah yang aku wari ini. Tengok molek. Mana nuktah yang satu yang mempuas hati, yang mereda oleh hati kita. Sebab kita doa nah, tengok doa tu, Allahumma ja'al nafsi tayyibatan. Dah ke? Allahumma ja'al nafsi nafsan tayyibatan mutmaimmatan ta'iatan lak. Lepas tu doa lagi, hak Nabi ajar, hei Allah, minta menjadilah nafsu kuning nafsan, ialah satu nafsu tayyibatan yang terbaik ia, mutmaimmatan yang tamaknina ia, tenang ia, lagi pula ta'iatan lak, yang megah, yang mentaat dan patuh ia bagi engkau ya Allah. Patuh dia lagi katakan lagi pula dia saat ni tu apa dia? Kita berdoa Allahumma ja'al nafsi nafsan tayyibatan mutmaimmatan ta'iatan lak. Lagi pula nya dia saat ni tu orang panggil apa dia? Dia reda dengan qada engkau dan dia puas hati dengan jumpa dengan engkau ya Allah. Tu'minu biliqaika, beriman ia berjumpa dengan engkau. Tengok, wahia dan ia nuktatun wahidah ni hasilatun hasiyah. Wahia dan ia nuktatun wahidah ni, annaka
sesungguh bahawasa engkau itu, hei seorang laki-laki hak bersungguh dalam ibadat ni, idza nazarta sanusi, apabila engkau memandai, mu pandai, mu tengok, mu fikir. Tu nazarta, mu pandai, mu tengok, mu fikir. Wajata, jawab iza, nescaya mendapatlah oleh engkau. Apabila mu pandai, mu tengok, mu tilik, mu perhati, mu tengok, fikir, halus-halus si. Wajata, nescaya dapat engkau asla kulli fitnatin, akan asal pokok tunye bagi tiap-tiap fitnah, tiap-tiap bala dan tiap-tiap ujian, wa fadihatin, dan tiap-tiap kekejian. Apabila mu tengok kepada humi, mu perhati molek, hei seorang yang beribadat, hei seorang laki-laki yang sungguh pada ibadat, apabila engkau pandai, apabila engkau tilik, nescaya engkau dapatlah usul asal pokok bagi tiap-tiap bala tu, ujian ni, wa fadihatin, dan kecelaan dan kejahatan dan kecelaan tu, wa khizyin, dan kehinaan. Engkau dapat usul asal pokok tiap-tiap bala, ujian dan kekejian dan kehinaan, wa halakin, dan kebinasaan, wa zambin, dan dosa engkau itu, wa afatin, dan pula kepunuhan engkau itu. Jadi mu tengok, mu suluh tengok, puca aku punuh, puca aku kena bala, puca aku terbala dan teruji, puca aku saat ni tu jatuh dalam kekejian, jatuh dalam kekejian, jatuh dalam kehinaan, jatuh dalam kebinasaan, jatuh dalam berdosa, jatuh dalam punah. Mari mana puca dia? Humi dia duk mana weh pokok dia? Waqa'a, jatuh ia, hasi ia. Hasi ia. Ia ke? Ai kullu zalika, tiap-tiap dimainkan itu. Mana dimainkan itu? Tiap-tiap fitnah, tiap-tiap kekejian, kecelaan, kehinaan ni, hasil ia dan jatuh ia fi khalqillahi ta'ala, pada kejadian Allah Ta'ala. Kejadian Allah min awalil khalqi, daripada permulaan kejadian Allah, ila yaumil qiyamah, hingga sampai kepada hari kiamat. Puca yang mana? Min qibali hazihin nafsi, daripada pihak nafsu. Semua orang duk punuh, semua turut nafsu. Tengok supaya iblis. Kita contoh mudah-mudahnya. Sebab apa iblis dia menasa? Tengok puca ya. Sebab apa iblis dia menasa? Tak puca nafsu ketika Allah Ta'ala kata, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ni pucah iblis. Iblis sebab apa ia tu binasa? Sebab apa iblis kena jatuh dalam neraka? Sebab apa iblis jadi kafir? Asal dia tu berguru malaikat di atas 7 lapis langit. Pakuk mana ia boleh jatuh jadi kufur? Dengan sebab dia turut nafsu dia. Nafsu dia tak jangan tunduk kepada tu ada. Apa nafsu tak jangan tunduk? Sebab dia mustakbir, dia mutakabbir, dia sombongnya dengan titah Allah, tak jangan tunduk kepada magi ada. Itu pucanya. Kamu dia puca takabur, sombong, tak sujud pada magi ada. Mari di mana fitnah itu? Bala itu, kehinaan iblis itu. Mari daripada hawa nafsu, tak sujud pada magi ada. Asal ya daripada daripada kebinasaan, bala, kekejian, kecelaan, kehinaan, kebinasaan, berdosa seorang tak lain tak bukan mik daripada awal terjadi dunia hingga sampai kepada hari kiamat, punuh seorang banyak daripada pihak nafsu. Pihak nafsu tak? Pihak nafsu. Imma biha wahdaha. Tengok ni. Kata kebinasaan daripada awal kejadian dunia, jadikan alam, semenjak pada jadi Tuhankan alam hingga sampai pada hari kiamat, tak lain tak bukan puca usul asal punuh binasa manusia dan pula makhluk-makhluk semua ni, tak lain tak bukan pucanya nafsu. Kadang-kadang orang ni ada cakap dah, duit pun cukup, rumah pun besar, kereta pun mewah, luar pun kaya, tuai pun jangak, tak puas hati lagi, nak joli pun dah. Kalau tu kau mari harta ada dah, belanah harta makan tak habis dah, duit belanah.
Umur besar dah. Kereta besar, bining pun jangan. Tak puas hati lagi nafsu duk apa? Duk ajak suruh apa? Gi berzina, gi berjoli, gi minum arak sebab nak kepada kedai ber je. Okey. Imma biha malaikan emo dengan dia. Emo kalau dengan dia dengan hazin nafsi wahdaha ketunggalan bagi hazin nafsi. Kadang-kadang orang tu binasa dengan sebab diri nafsu ya sendiri. Diri nafsu semata-mata. Au bi muawanatiha, ataupun binasa seorang itu dengan sebab bantuan pertolongi daripada nafsu. Siapa dia tolong nafsu? Yakni daripada syaitan. Syaitan tu yang membantukan nafsu seorang itu jadi punah. Perhati molek. Wa musyarakatiha, dan duk berkongsi nyo nafsu dengan syaitan, duk kongsi nyo nafsu dengan hawa nafsu, dengan setan, dengan jin manusia gapo itu ni. Sebab itulah seorang itu ya punah, dia binasa. Tengok banyak orang ni binasa dah. Tuan dia beda, tak puas hati dia lagi. Nak joli pula. Ada duit belana dah, tak puas hati kena buat maksiat baru sedap. Sebab tu binasa dengan sebab nafsu, kadang-kadang ketunggalan semata-mata nafsu, kadang-kadang dengan pertolongan bisik ke daripada syaitan, sewaknya begini nafsu pun duk kena kau tu dah. Binasa seorang dengan sebab nafsu sendiri ataupun pertolongan nafsu ataupun kosi-kosi bagi nafsu itu. Fa awwalul ma'siyati lillahi ta'ala kanat min iblisa wa kana sababuhu ba'dal qada'is sabiqi hawan nafsi bi kibriha wa hasadiha. Sekat dulu kami kata wallahu a'lam. Qadar tu dulu. Buka ni sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit dah. Itu dia. Alhamdulillah, jaga nafsu. Jangan duk turut sangat-sangat. Sebab tu orang tua pun supa, orang muda pun supa. Kalau peraja nafsu, orang ni tak berjaya. Nafsu tu saya ngaji, ya tak ngaji. Nafsu tu saya semaya, ya tak mau semaya. Orang yang peraja nafsu nanti, ya jadi hamba nafsu. Apabila jadi hamba nafsu, orang ni binasa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan barang yang adalah ia barang li rasul, bagi satu rasul, yakni bagi satu utusan Allahu Ta'ala. Minhum, satu rasul ni, minhum ay minar rusuli, kainin minhum, yang adalah ia minar rusuli, daripada rasul. Tidak ada daripada rasul, satu rasul daripada rasul-rasul, ayatiya, mati itu akan manaf ya. Wa makana, dan tidak ada bagi seorang rasul daripada beberapa rasul-rasul, ayatiya, bahawa semua datang ia satu rasul ataupun satu rasul daripada beberapa rasul ini, bi ayatin ay bi mu'jizatin. Tidak ada bagi satu rasul daripada beberapa rasul-rasul, tiada kuasa nak buat datanglah ia satu rasul bi ayatin ay bi mu'jizatin, dengan satu mukjizat. Mukjizat kan misal mudah-mudah belah bulan. Ni kita dah nampak lah, wang syangka insyiqaqul qamar. Pak Quraisy kata anak, "Hei Muhammad, moga mengaku kata mu rasul, mengaku mengata nabiullah, cuba mu panggil bulan duk atas kepalamu." Waktu ni kafir Quraisy tu baik mari kepada jiak qamar. Nabi duk atas Jabal Gubis. Mana Jabal Gubis? Orang panggil tepi Safa Marwah. Di Mekah nampak Safa Marwah, kita tahu nak bersihimik Safa mai Marwah, Marwah mai Safa, maka ia ada bukit tinggi ni, ia jadi kota bagi Raja Fahad. Raja Fahad sudah mati dah, sudah wafat dah. Almarhum Raja Fahad sudah mati dah. Maka atas bukit tu dia panggil bukit Jabal Gubis, Jabal Gubais. Maka situlah orang panggil tahaddah, ataupun orang panggil apa? Ugung, ataupun orang panggil menyanyi, buat apa mai-mai senang-senang dengan Nabi, tahaddah dengan Nabi, yang kata Muhammad, moga mu mengaku kata mu jadi Nabi, jadi Rasul, cuba
Malam tu bulan pernah mu cuba panggil bulan tu mari. Kalau mengaku rasul, mengaku tamu nabi, mu panggil bulan tu, hei Muhammad. Tepas lupa bila mu panggil bulan tu, lepas tu mu belah bulan, aku percayalah, kami kata nak amantu bika ataupun amanna bika, kami akan beriman dengan engkau dengan bahasa bi annaka rasul wa bi annaka nabiyullah. Kami akan beriman dengan engkau Rasulullah, utusan Allah yang sebenar. Nabi pun panggil. Ni mukjizat. Ini satu tanah yang tunjuki di atas kekuasaan Allah Ta'ala. Panggil, boleh pun turun meridak pada Nabi. Nabi pun belah boleh pihak. Tu orang panggil ayat insyiqaqul qamar, membelahkan boleh. Belah boleh dah. Boleh pun pecah dua. Apabila pecah dua, satu sebelah mai masuk lek kanan ke tangan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah lagi boleh masuk sebelah balik tangan kiri Nabi. Dalam baju tangan kiri. Maka fok-fok kafir apabila tengok Nabi buat lagu tu, dia kata Muhammad itu innahu sahirun, sesungguhnya Muhammad ni sahirun, dia tu tokoh sihir, lagi pula majnun. Ini apa? Dia tak sih percaya, dia tak sih beriman. Lepas pada tu orang panggil itu kata, itu mukjizat yang Allah Taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nak datang satu mukjizat bagi satu rasul daripada rasul-rasul, malaikat dengan izin Allah. Kalau tak izin, tak boleh buat. Semua ni izin Allah. Ini satu ayatun minal ayat. Suponing lah Nabi Soleh. Hei Soleh, mung kata mung jadi Nabi, mung kata mung jadi Rasul, cuba mung kata batu itu be utah. Tak ada gamuk. Boleh buat batu stoko duduk depan Soleh. Soleh, mung kata mung Nabiullah, mung kata mung Rasulullah, cuba mung kata batu ni. Mung kata batu ni, dalam kamar dia mung kata batu pain tu, bila pecah tu itu be utah dalam tu utah merah. Salah temu nak lagu tu. Ni orang panggil nyanyi dan menyanyi bagi fok-fok kafir yang buat sena-sena dengan nabi-nabi mereka. Nah salah kata mun nak lagu tu, mun tahada macam tu, mun ugu aku, mun saat ni tu orang panggil bermain-main dengan aku, mun senang nak lagu tu sungguh, tapi mun beriman daripada Allah, lepas pada aku kata batu. Dia tak apa. Amanna bika. Kami akan beriman dengan engkau Soleh. Soleh pun tukar dia lepain hati bismillah, Allahu akbar, lepain batu pecah dua. Tubik nah utah merah ngakak ngongik. Tubik daripada batu. Ini ke mukjizatun ayatun tadullu ala qudratillah. Tapi ini biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Sebab dia makhluk juga, rasul pun makhluk macam kita juga dah kan. Li'annahum, kenapa boleh kata ini kena selepas daripada izin Allah? Li'annahum tanah molek, kerana bahasa mereka itu ar-rusulah, rasul-rasul ni abidun, mereka itu pun dikatakan hamba-hamba Allah Ta'ala juga. Hamba Allah Ta'ala nak merbubuna ay makhuruna, yang dimengerasi akan mereka itu oleh Allah. Rasul-rasul tu pun dikatakan mereka tu pun dikatakan hamba-hamba Allah Ta'ala juga. Hamba-hamba Allah Ta'ala mana? Yang dimengerasi akan dia oleh Allah Ta'ala. Dia hamba macam kita ni lah, cuma lebih sikit dia tak jatuh maksiat. Kita ni jatuh maksiat, Rasul tu jaga. Bon jatuh maksiat, tu halih kau lain. Supaya tengok Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Zulaikha witar dia nak berzina dengan Yusuf, maka Tuhan witgama kepada Yusuf, tak boleh. Yusuf pun paling lari. Maka Zulaikha heret belakang Yusuf nak berzina Yusuf. Tapi Tuhan nampak dah ayat mun tak boleh berzina. Mun ni Nabi. Maka Yusuf pun takut lari. Maka Siti Zulaikha pun heret belakang Nabi Yusuf. Ini satu ayat Allah yang tunjuk tak siu jatuh dalam maksiat. Tapi kita ni tak ada apa, tak ada orang panggil tanah apabila nak buat maksiat, maka jatuh dalam maksiat. Tuhan tak jaga kita. Kita tak maksum. Itu ya tempat beza. Makhluk sama makhluk ya. Rasul makhluk. Kita makhluk juga kejadian Allah. Tapi makhluk kita dengan Rasul tak serupa. Kita jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam maksiat. Lepas tu kita tak ada mukjizat. Rasul tak jatuh dalam maksiat. Dimaksumkan dia pada dosa. Lagi pula Allah Ta'ala akan beri mukjizat ke dia. Itu tak serupa. Tengok lagi. Likulli ajalin, sabik bagi tiap-tiap ajal. Apa mana ajalin? Muddatin. Tanah molek. Itu tafsir ajalin. Likulli ajalin ay muddatin. Tiap-tiap bagi masa. Tiap-tiap bagi waktu.
Kitabun, ada catatan, ada tulisan. Semua benda yang berlaku ni ada ajar yang berlaku. Misalnya kita kata pia. Nah, misal kita tahfizu, ada catatan dia, mati bila, rezeki nya ana. Syarif, ada ajal dia, masa dia. Masa dia hidup berapa tahun, mati bila, rezeki nya ana. Dan pula kita tahu ada masa dia, ada catatan dia. Bagi dia hidup berapa tahun, rezeki dia banyak mana, hidup dia mulia ke kaya ke sesak, ini sudah catat secara masa yang tertentu yang tertulisnya. Apanya? Kitab maktubun fihi, yang dituliskan padanya. Makna Tuhan tulis siap-siap dah padanya pada ajal tu. Orang ni hidup berapa tahun, kadang-kadang orang ni hidup tubik daripada perut 7 bulan, mati. Rezeki banyak tu ya. Kadang-kadang orang ni Tuhan tulis lepas pada mana? Lepas daripada lahir ya daripada perut ibu, dia akan hidup 80 tahun. Rezeki dia sekadar tu. Kadang-kadang orang ni lepas pada lahir pada perut, dia hidup kadarnya 2 tahun. Lepas tu dia mati. Ini semua sudah dicatat, sudah dituliskan oleh Allah di dalam ilmu dan dalam azalinya. Tuan-tuan, kitabun likulli ajalin, kitab maktubun fi, dituliskan padanya pada ajal. Fi tahdiduhu, sakatan ajal dia. Ajal dia banyak mana, mati dia tu bila, rezeki dia banyak mana, semua ni kita kena yakin. Sebab rezeki kita bagi dua. Hak Imam Ghazali kita sebut dalam kitab rezeki dah dua. Ada rezeki maksum. Maksum siap ada. Demoning semenjak daripada malaikat tiuruh. Tuhan suruh tulis apa? Bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimah. 4 kalimah pertamanya, apa dia? Ajal dia. Biar ni masa dia tu lama mana? 50 tahun. Rezeki banyak mana dalam hidup ni. Dah. Dan pula sa'idin, dia ni beruntung, dia orang tua weh, aum amsyakin, ataupun dia tu celaka. Maka semua-semua ni Tuhan sudah catat lah kau dah. Semenjak daripada situ siapa nak mati dia, rezeki ya Tuhan sudah catat siap-siap dah. Hak tu panggil rezeki yang maksum, hak Tuhan bagi siap-siap penjak pada hidup siapa mati. Tapi ya ada rezeki bonus. So lagi rezeki bonus. Orang ni ya hidup tah dunia, dia rajin semaya, dia rajin mengaji, ya muda siapa tua, duk le ngaji sokmo. Duk muda siapa tua, duk ibadat kepada Allah Taala sokmo. Duk menjak muda siapa tua, tak rajin mana wak maksiat, tak rajin mana dengan kota. Orang ni Tuhan wi rezeki yang lebih, rezeki yang bonus, rezeki yang fisik kepada dia. Ini orang panggil satu rezeki lagi. Faham tak? Rezeki mik daripada malaikat tiuruh daripada umur 4 bulan 5 bulan, hak tu Tuhan catat siap-siap dah. Mik semenjak daripada hidup dia sampai 50 tahun 60 tahun, hak tu satu rezeki yang tetap. Tapi yang hidup tah dunia, dia banyak ibadat, dia banyak semaya, banyak baca Quran, banyak ibadat Tuhan, banyak taat soleh dengan Allah Taala, baik dengan Allah. Orang ni Tuhan wi pula rezeki bonus kepadanya. Kita tengok rezeki masing-masing ada dah. Tapi kerana yang ni nampak kaya, kerana yang ni nampak lebih. Kadang-kadang hak lek tu hak ya, hak lek tu tanah hak ya belaka. Lek ni tanah hak ya belaka, kereta puluh-puluh ti. Hani rezeki bonus ya dah. Apa yang molek nah? Apa yang molek rezeki kita ada dua tu. Ada rezeki bonus, ada rezeki hak Tuhan catat yang asal-asal dah. Yamhullah, mesapuh Allah, memperhilang oleh Allah Taala molek. Yamhullah, menghilang oleh Allah. Minhu, daripada kitab tu. Tuhan yang seorang boleh hapus. Misal gonawi. Tengok. Kita kata sebab tu kalau kita kira mari ya ta'alluq ada dua. Kalau kita ngaji la usul ada ta'alluq saat ni tu ta'alluq qudrat orang panggil, ada orang panggil ta'alluq mubram. Ada satu lagi orang panggil ta'alluq mu'allaq. Ta'alluq mubram ni hak ni tak boleh ubah dah dengan apa-apa saja, tetap begitulah. Pada azali lagi Allah Taala catat tadi dia ni kena mati sebab belaga kereta. Masalah. Ataupun dia tu kena mati umur 60 ni, 60 tahun ni sebab belaga kereta. Mubram ya lagu tu tetap begitu. Tapi seorang tu orang panggil selepas pada tu orang panggil muallaq. Takluk bagi kudrat Allah Taala takluk ah, muallaq dengan doa. Dia saat ni tu kata hari tu dalam Lauhul Mahfuz tulis kata ya ning satu hari nak belaga kereta.
Tapi dia doa setiap hari pas subuh doa dengan Allah, pas gorek semaya hajat, lepas zuhur baca Yasin, duk minta jabala. Maka hak takluk muallaq ni, hak gantung dengan doa ni, Allah Taala suruh malaikat mai sapu duk di Lauhil Mahfuz. Kata Zakaria bin Muhammad ni nak belaga kereta hari tu, maka dia doa dia baca Yasin baca, malaikat sana tu suruh sapu. Benda nak berlaku tah dia di Lauhil Mahfuz. Apabila malaikat mai sapu di Lauhil Mahfuz, benda tu tak akan berlaku di atas. Ini orang panggil takluk juga. Takluk kudrat, tapi takluk tu orang panggil mu'allakum bid-du'a. Digantungkan doa. Kalau dia rajin doa, tak sapu benda tu. Tapi hak mubram, hak ni tak ubah dah. Yamhullah, menghapus Allah, memperhilang Allah. Minhu, daripadanya. Daripada kitab. Ma yasha'. Barang yang menganaki, aima yasha'uhu, barang yang menganaki, ya Allah dia akan barang. Wa yuthbitu, insya-Allah tahu wa yuthbitu, ai wa yuthbituhu, dan menyabit, ya Allah dia akan barang. Dia baca nak bitakhfifi, baca yusabbitu, boleh? Yuthbitu bitakhfif, baca dengan peringin, baca tak ada sedih. Yuthbitu. Hang kada lapan yusbitu, nak pada yusbitu. Bitakhfif, baca dengan peringin, tak ada sedih. Wa tashdidi, dan tasydid. Apa tasydid? Baca yuthabbitu. Ba thabbata yuthabbitu tathbit, ba taf'il. Boleh baca dua. Yuthabbitu, satu qiraat baca yuthbitu. Fihi, padanya, pada kitab, pada catatan Allah, yakni maktubun fi, perkara yang ditulis di dalamnya, dalam kitab ni ma yasha' ai ma yasha'uhu, barang yang menganaki, ya Allah dia akan barang. Gapo barang yang Allah Taala kanaki di dalam dalam kitab sana tu? Minal ahkami, daripada segala hukum-hukumnya. Daripada segala hukum kau Tuhan kanak, maka ada semua di dalam kitab tu. Di dalam Al-Quran itulah Tuhan nak gapo, Tuhan nak buat gapo, semua ada sebut dalam kitab Allah Taala. Wa ghairiha, dan lain daripada kitab. Wa indahu, dan di sisinya, sisi Allah, sisi Tuhan. Seperti sisi Zaid tu, sisi seorang tu kau dia, ada harta banyak. Sebab indaka malun, di sisi angka ada harta. Kita jawab la yujad indi, tidak ada di atas aku saat itu harta illa qalilan. Misalnya dia mau kata indak mal, di sisi angka ada duit, di sisi angka ada harta. Misalnya indaka fulus, di sisi angka ada duit. La yujad indi, tak ada duit di sisi aku, tak ada langsung. Illa qalilan, malaikat sikit. Rupa ni di sisinya, sisi Allah dah. Ummul kitab, ada ibu bagi kita, ada mak kita, ibu kita. Gapo ibu kita? Tengok molek tafsir. Wa indahu, dan di sisinya, di sisi Allah Taala, ummul kitab, ada mak bagi kita, ibu bagi kita. Pokok kita mana? Asluhu, bermula asalnya, asal bagi ummul kitab ni. Apa dia? Alladhi la yataghayyaru minhu syai', yang tiada berubahlah daripadanya, daripada allazi, daripada ummul kitab ni, syai'un. Syai'. Apa ummul kitab ni? Wa huwa, dan ia ummul kitab. Yang dikatakan la yataghayyar min syai' ni, apa dia? Makatabahu, ialah barang yang menulislah ia barang, ya Allah Taala, akan barang fil azali, pada azal Allah, pada sedia kala, dan pada ilmu Allah. Tengok molek. Ni dalam sikit ni nak masuk apa? Ni nak masuk usul. Sini orang panggil masuk usuluddin akidah kita sikit. Jadi kita kata, Tuhan kata likulli ajalin, kecek sikit ni, tapi mafhum dia panjang, maksud dia panjang. Kena perhati molek. Tubik ni kalau bahasa 2, 3, 4, 5 ni suruh kalau ulama tafsir mari tak tahu apa tafsir. Tafsir gini, tafsir ni siapa puluh jilid. Sebab apa? Ni Tuhan buka masing-masing. Ulama ni Tuhan buka baik ni, ulama ni Tuhan buka ni. Ini orang panggil ya Allah Taala nak pada siapa dia ilmu ni. Itu serah kepada Tuhan. Sebab tu tafsir ni, tafsir ni banyak ni ya ni. Tafsir Jalalain ialah kita tasjilid. Mari kepada tafsir Sawi 4 jilid. Mari tafsir Jamal 4 jilid.
Mari pada tafsir Ayatul Ahkam 4 jilid. Mari tafsir Darrus Sugar Ad-Darrul Mansur 10 jilid. Tafsir Qutubi berapa jilid? 13 jilid. Tafsir apa? Tafsir apa lagi? Tafsir Munir siapa 13 jilid. Ini makna kata ilmu yang Allah Taala beri kepada manusia, pada ulama, tak bersama-sama nya. Orang ni Tuhan nampak kau ni, surah kau ni. Orang ni Tuhan nampak ni, maka ya surat hurai kau ni, surah kau ni, syarah kau ni. Nah, kemudian likulli ajalin. Tuhan katanya bagi tiap-tiap ajal, tiap-tiap muddah, tiap-tiap masa, tiap-tiap sakat kitabun, ada tulisannya, ada catatannya. Perhati molek. Ai maktubun fih, dituliskan padanya, pada kita ni, tahdiduhu, akan sakatannya. Sakatan dia banyak nah. Orang ni masanya ni pulau, rezeki dia banyak ni. Orang ni masa ni pulau, dia sesak, dia kaya, dia susah, maka banyak ni. Dicatatkan, ditulis, siap-siap dah bagi dia. Sebab tu dia panggil orang buat siap dah. Tu dia panggil qada dan qadar ni benda yang Tuhan buat siap dah. Lepas tu di atas doa dia. Lepas tu kadang-kadang kemudian tiap-tiap bagi ajal tu ada tulisan yang tercatat tersecara, tercatat siap dah, tahdid siap dah, sakat siap dah. Lepas tu yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Tuhan nak hapus mana, Tuhan hapus daripada ayat Quran. Tuhan nak menetap mana, Tuhan menetap. Mana tengok? Yakni Tuhan nak menasahkan ayat dan perkataan mana, maka Tuhan hapus dan Tuhan menghilang. Supaya ayat tu mari awal-awal Islam dulu. Masa Nabi SAW, awal-awal Islam di Kota Mekah, ayat tu mari kata asy-syaikhatu wasy-syaikhu iza zanaya. Orang tua muda, orang tino tua dan orang yatim tua apabila gib zina. Bermakna tak orang muda tak asal lah. Ayat mari mula-mula orang jatuh tua, orang tino tua, orang tino tua, orang jatuh tua, apabila gib zina kena hukumnya rejeh. Misal kita kata, lepas tu ayat mari kata kena hukum jilid, hukum kena pukul. Maka ayat ni tak umumnya. Maka Tuhan saling, maka Tuhan hapus. Ya hapus lam yamhu ma yasha, yamhullahu ma yasha. Tuhan wasa nak hapus ni, tak hapus. Maka Tuhan nak menyabit mana? Tuhan nak menetap dengan ayat tu wazaniyatu wazani. Lepas pada Tuhan saling asy-syaikhatu ni makna mansukh. Ayat diperhilangkan, ayat dinasahkan oleh Allah. Lepas Tuhan menetap dengan ayat wazaniyatu wazani. Hak ni siapa kemat? Yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu. Dan menyabit ayat ni siapa kemat? Lah ni pun tak ada nasah lagi. Yang oleh kerana patu wa indahu ummul kitab. Di sisi Tuhan ada nyemuk kitab. Apa makna ummul kitab? Ibu kitab, pokok kitab. Asluhul ladzi la yataghayyaru minhu syai'. Yakni asal pokok yang tidak berubah daripadanya oleh sesuatu. Tak berubah. Marilah lah mana? Dunia kocak lah mana? Tak berubah. Marilah dunia moden lah nak, tak berubah. Marilah manusia maju sekarang, tak berubah. La yataghayyaru minhu syai'. Tiada berubah daripadanya oleh sesuatu. Wa huwa gapanya asluhu allazi la yataghayyaru min syai'. Man katabahu, bagai yang Allah Ta'ala catat, bagai yang Allah Ta'ala tulis, bagai yang Allah Ta'ala tercatat fil azaliyyi, pada azali, pada sedia kala, wa ilmihi, dalam ilmu tak. Marilah lagon hak ning tak ubah. Quran dia nak kena dalam ilmu Tuhan, Tuhan kata tak boleh kena. Tak usah kena. Dalam ilmu Tuhan kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna kami Allah, nahnu nazzalna dzikra, kami waktu turunkan Quran, wa inna lahu lahafizun. Kami ni, aku ni, Tuhan kata lahu bagi az-zikra, bagi Quran ni lahafizun. Sesungguh aku nak jaga dia. Kami nak jaga dia. Lepas tu dalam ilmu Allah Ta'ala catat siada Quran tak sah marilah siapa dia. Yahudi bijak setara mana, Israel bijak setara mana, nak kena Quran di azali tulis dah. Tak ada siapa dia boleh kena, tak ada siapa dia boleh ubahkan ayat Quran. Ni pada azali catat. Ni orang panggil di dalam ilmu usuluddin qada mubram. Yakni orang panggil ikatan ini sudah tetap di dalam ilmu Allah, di dalam azali. Dan satu lagi
yamhullah. Hak Tuhan apa? Hak ni dia panggil ma katabahu fi lauhil mahfuz. Baris ni tertulis selepas daripada ilmu Allah, selepas pada azal ni, ia pindah pergi pada lauhil mahfuz. Malaikat kutip tulis. Tuhan tamu tulis kau ni di lauhil mahfuz. Apa kita? Mu tulis ni lah apa ni? Tuhan cerita pada malaikat, mu tulis kau ni. Pada zaman ni nak berlaku kau ni. Hak ni orang panggil berpindah daripada ma katabahu fil azali, berpindah pergi pada lauhil mahfuz. Hak ni boleh jadi apa? Hak ni boleh jadi tak apa. Kalau kan nak kita Tuhan apa? Digantungkan dengan doanya. Orang panggil takluk, ini panggil takluk qudrat, panggil takluk mu'allaq. Orang panggil takluk qudrat, panggil mu'allaqun bilga biddu'a. Orang panggil takluk mu'allaq. Orang panggil qada mu'allaq. Kecek mudah ni. Nah, kecek mudah-mudah ni orang panggil qada mubram. Hak ni. Hak ni orang panggil qada mubram. Nah, hak ni namanya qada gawa. Hak ni qada mu'allaq. Nah, mu'allaq biddu'a ni. Qada ada dua, qada mu'allaq, qada mubram. Hak ni di dalam ilmu Allah, hak ni di dalam lauhil mahfuz. Faham molek tu? Nama kita tak faham dah. Kemudian Tuhan kata lagi nyo lagu mana weh? Tengok lagi. Allah Taala firman lagi kata gano. Tengok. Alhamdulillah. Isi-isi katanya banyak sangatnya dah. Ya Allah, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina 'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alaikal balag. Tu kata. Kata gananya wa imma, dan jika. Jadi ma tu ma zaidah tu, wa imma sa'in ma. Jadi tengok tu fihi, padanya ai qaulihi wa imma. Wa imma yatafihi ai fi qaulihi wa imma ni idghamu nunin, masukkan akan nun bagi ing syartiyah. Tu mana idghamu nuni in, idgham masukkan nun bagi ing asyartiyah, ing syartiyah, masuk fima, di dalam ma mana al-mazidati, yang dizidahkan akan dia. Asalnya in ma masukkan nun enggak nung bagi ing syartiyah gi masuk di dalam ma zaidah bunyi imma. Tika pasana jika ma tu makna tak ada. Tengok panggil ma silah. Wa imma, dan jika nuriyannaka, kami memberi leha akan dikau ya Muhammad. Baca molek. Wa imma nuriyannaka, dan jika kami, yakni Allah, beri kelihak winapo akan dika ya Muhammad ba'dalladhi, akan separuh dan setengah, alladhi, akan azab dan siksa, na'iduhum, yang kami terpulang dan mengembali akan mereka itu, akan orang-orang kafir, bihi, dengan dia, dengan allazi. Apa allazi? Minal adabi fi hayatika. Jadi dah biarlah. Jadi kalau kami kembali semula separuh daripada azab, yang kami duk azab orang-orang kafir dulu. Mana kita tahu? Tuhan azab kaum bagi Nabi Nuh, yakni lemah air, mati dalam air. Kalau kami kelik semula azab-azab separuh setengah daripada azab yang kami binasakan orang kafir dulu, daripada kaum Fir'aun, daripada ahli Fir'aun mati dalam laut, daripada 12 kumpulan. Kalau kami wari pada angka pada ketiga kita, pada ketika hidup angka Muhammad, nyanyi angka nak terima tak boleh Muhammad. Nangang Fir'aun tika yang mati dalam laut, dia nak kata amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tuhan panggil malaikat Jibril, mu turun bombing lalu, mumbik tanah patalak sumak dalam Fir'aun, mulut Fir'aun, aku tak mau dengar dah. Tuhan kata aku benci ke dia. Kau suruh berimej, dia tak mau berimej. Bila aku suruh berimej, tak saya berimej. Bila aku tak ada nak pada dia, dia nak berimej pada. Mu turun main ke bumi, mik patak laut tu, tanah patak sumak le mulut bagi Fir'aun tu. Kalau ku kembalikan azab tu semula pada angka ya Muhammad, mau nak terima tak boleh ya Muhammad. Tu mana katanya ba'dallazi na'iduhum bihi ay billazi. Apa allazi bayar? Minal azabi, daripada azab, mengembali fi hayatika, pada kehidupan kau. Wa jawabu syarti mahzuf, dan jawab syarat. Mana jawab syarat? Wa imma nuriyannaka. Asal wa id nuriyannaka. Jawab syarat sana ni mahzufun, ialah hazah, dibuangkan akan dia. Jawab bagi itu dihazah.
Fadzaka takdir. Ai fadzaka, maka dimakan itu. Kalau Tuhan nak kembali, Tuhan kembali boleh, tapi Tuhan tak sewa kembali kerana teruk sangatnya. Au natawaffayannaka, ataupun kami nak mewafatkan akan dikau, kami nak mesempurnakan akan dikau qabla ta'zibihim, sebelum daripada kami nak mengazabkan mereka itu al-kufar. Tapi engkau tu ya Muhammad, fa innama alaikal balagh, maka sesungguh wajiblah ke atas engkau ya Muhammad al-balagh, ialah menyampai. Kerja engkau menyampai sudahlah. Mereka nak terima tak terima, mereka nak hanyik engkau, mereka nak nyanyi pada engkau, mereka nak senil pada engkau, mereka saat ni nak buat ejek-ejek pada engkau tak usah duk peduli. Engkau kerjanya sudahnya untuk menyampai, untuk menyebarkan apa yang kami cerita. Murah tu ya. La alaika, tiada ke atas engkau illa tablighu, malaikat menyampai saja. Atas engkau tu menyampai sajalah. Demo tak saya terima. Orang kafir semua benci pada engkau, orang kota Mekah benci, engkau menyampai sudahlah. Itu kerja engkau dan itu tugasan engkau ya Muhammad. Wa alainal hisab, dan di atas kami, di atas Allah Ta'ala ya Muhammad, al-hisabu, ialah hitungnya. Kami sendiri orang nak hitung, kami sendiri orang nak bicara, kami sendiri orang yang nak berpahala berdosa. Idza saru ilaina, apabila terjadi mereka itu al-kufar ilaina, kepada kami, pada Allah, fanunajihim, fanujazihim, maka kami nak balaslah akan mereka itu. Engkau kerjanya menyampai, menyebar dakwah yang kami suruh. Kamu ada hisab tu kami nak buh pala, nak buh dosa, nak sumak lain neraka, nak buh lain syurga. Itu kerja kami, Tuhan kata. Engkau menyampai supaya kita learning lah. Tok Guru menyampai. Orang pun nak turut tak turut, hak tu kerja bukan kerja kita. Kerja ulama ialah menyampai. Kerja ulama tunjuk tunjuk pada jalan kebenaran. Royak kebenaran, royak manusia yang jahil lepas pada jahil. Demo nak turut tak saya turut, hak tu kerja bagi Allah akan hisap di atas dia. Ulama menyampai, ulama menyebar, royak tentang ilmu sejid pada masjid, pondok pada pondok. Itu Tuhan bagi pahala. Tapi bagi demo tak saya terima, itu Allah Ta'ala bercara sendiri. Nah, kamu dia kata wallahu alam. Buka peka sikit dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok peka sikit. Itu dia. Wa yajibu qada'u ma fata walau bi uzrin minas saumil wajibi ka ramadana. Tengok. Wa yajibu qada'u ma fata, dan wajiblah oleh mengqada barang yakni puasa. Ma ay minat saumi, fata ay fatahu, barang yang luputlah ia seorang puasa, seorang saim. Wa yajibu qada'u ma fata, dan wajiblah oleh mengqada akan barang mana? Fata, naif agak apa orang panggil aib. Fata ay fatahu, yang meluputlah ia seorang saim, hu akan dia akan barang. Deh. Makna wajib kita kena qada hak kita luput. Misalnya kita luput kerana apa? Demi teruk weh. Demi teruk nak puasa tak boleh pening lah gitu. Mutah lah deh. Tak erak nak puasa, kalau puasa rebas semai. Maka ketika tu kita tu tinggal puasa. Maka wajib kita qada barang yang kita terluput daripada puasa. Kata wajib qada ni walau bi uzrin, apa walau bi uzrin? Ai walau kana fautuhu, dan jikalau adalah luput seorang akan puasa ni bi uzrin, dengan sebab dia tu uzur. Apa uzur? Ai minal marad, dia sakit teruk weh, ataupun min syiddatil marad, daripada bersangat sakitnya. Sakit tak? Demam kurang. Demam kurang. Pening dengan puasa tak erak, demam, penak deh. Kalau baca puasa lagi mutah tak ada berhenti-berhenti, lemak lotek weh. Ataupun dia ni orang panggil sangat tersakit gawa, yakni kita kata kecil manis. Allah, kecil manis sakit lah makan tulis. Yang kecil manis dah dua. Ada kecil manis kering, ada kecil manis basah. Perak budak ni. Kecil manis kering, hak ni dia tak jadi biuk. Kalau dia kena paku, dia luka, kena kacau, dia tak biuk. Tapi kecil manis ni dia kering, lagi pula dia kurung.
Dan kecil manis lagi orang panggil kecil manis basah. Hak ni kalau pergi kena kaca, pergi kena paku, pergi luka, golek nak jadi biuk, jadi berdeni tak mau hingga. Kamar dia ni jadi kecil manis. Apabila dia lapar, dia kecil manis pelik dah. Orang kecil manis dia dago tekak. Kering tekak alio tak ada. Ha tu yang nyakit kecil manis. Kalau dia pergi puasa, nah, jadi kering mulut dia, puasa letih, lepas tu puasa tak agak ketak. Nak puasa tak boleh. Kemudian dia tinggalkan puasa kerana uzur. Bukan semata-mata tinggal, uzur. Kemudian dia tinggalkan uzur ni, wajib qada tak? Wajib qada katanya. Apanya manfaatah bayar? Minas saumil wajibi. Daripada puasa hak wajib. Ha, dia tinggal kerana uzur daripada puasa wajib. Boleh ke tak tinggal? Jawab kata boleh kerana uzur. Sebab dia tak gerak, dia penat. Kemudian apabila dia tinggal, maka wajib dia qada. Nah, mana? Ka Ramadana ay ka saumi Ramadana, seperti puasa Ramadan, wa nazrin dan puasa kana nazar. Nazar lillahi alayya, sekiranya sabit bagi aku wajib ke atas Allah Taala. Sabit bagi Allah wajib aku, kalau aku boleh anak jatah, aku nak puasanya 3 hari. Ha tu puasa nazar tu. Wajib kena puasa. Pas dia tak puasa. Kamar dia pergi puasa nazar, dia tak harap doa gitu. Dia tinggal apa dah. Dia pergi luput. Misalnya demi teruk puasa dah. Jenazah nak. Lillahi alayya. Sabit di atas aku. Sabit bagi Allah wajib aku. Kalau aku dapat anak laki-laki, aku nak puasa 3 hari. Nah, lepas tu wajib puasa dah. Pas dia pergi puasa. Saja aku puasa kerana nazar, kerana Allah. Puasa kerana nazar. Duk-duk puasa tu nyo demi, nyo mutah, penimpala, rebah terbaring, lemek loktek, tinggal puasa nazar. Wajib tak ya apa? Qada. Jawab kata kena qada puasa nazar hak ya tinggal kerana uzur saat ni. Perak nazar. Nazar ni kena kata lapan lillahi alayya. Sabit bagi Allah wajib ke atasku, kalau hengalah jangkit kecil manisku ni, aku nak puasa 3 hari. Ataupun aku nak sedekah, nak puasa 3 hari, nak puasa seminggu, kata gilah. Wa kafaratin dan puasa kafarah. Mana kafarah jimuk? Ya pergi jimuk orang tina dia. Nak pergi setubuh orang tina dia waktu dia puasa. Maka ni kena bayar kafarah. Nah. Kemudian dia sak ning tu. Wajib ya qada ni. Puasa yang dia tinggal ni daripada bulan Ramadan ataupun nazar ni, bimaradin, tinggal tu. Luput tu taluk pada fatah. Luput bimaradin, dengan sebab ia sakit. Sakit weh, tinggal demi, loktek, mutah, pening. Ha tu orang panggil demi, uzur, sakit tu. Wasafarin, dan luput dengan sebab ia safir. Nak pergi ke Bakak, nak naik ke Mekah. Hari tu hari Sapi pergi ke Mekah tu nak kapal di Hanjai. Bawa nak kapal Hanjai pukul 9 pagi sampai Bakak pukul 11. Duk tunggu pula kapal di Matak Suanampung tu 4 je. Nak tubai kapal Imarat ke, kapal Dubai ke, Bahrain ke, Kuwait ke. Oh tak gerak hari ni. Lembek. Duk tunggu kapal lama dah. Lembek lah tak. Buka puasa. Kerana nak Sapi pergi buat haji. Maka ketika ni wajib qada tak? Wajib ya kena qada dah. Au tarkiniyatin. Deh. Ataupun dia tinggalkan puasa Ramadan dengan sebab dia tinggal niat. Lupa niat malawi. Dah. Wajib qada dah. Puasa-puasa mari. Malawi. Kawai tak ada, gawa tak ada niat. Nah. Nah, dia niat, lupa niat dah. Autar kiniyatin au bihaidin, ataupun tinggal dengan sebab dia mari haid. Ini kena qada dah. Semaya gatina tak ada kena qada. Kalau dia tinggal semaya tu seminggu, semaya tak ada kena qada, tapi masalah puasa dia kena qada. Au nifasin, ataupun nifas. Dia tinggal tu dengan sebab nifas. Au la bijununin, tiada kena qada. La yajibu qada ma fata. Nak bijunun dengan sebab gila. Gila 10 tahun, lepas tu duduk main kabar. Dalam gila 10 tahun, 3 tahun tu, dia tinggal puasa. Maka tidak wajib qada. Wasikra. Wasukrin, dan mabuk lam yata'adda bihi. Yang tidak dibilangkan dengan dia. Yang tidak melampaui. Lam yata'addi. Tidak melampaui dengan dia dengan mabuk. Mana kata? Wasakrin, yakni mabuk, pening. Tapi pening bukan kerana dia sekelain. Kalau pening dia cari dan ketung, pening makan bak gila, hak tu kena qada. Nah, kalau tu dulu. Kama dia kata wallahu a'lam.